Video kali ini saya nak kongsikan fakta-fakta menarik tentang Upin dan Ipin yang ramai tidak tahu. Okey, jom kita mulakan. Okey, first kali ramai yang tanya kenapa Upin dan Ipin botak. Okey, kita pun terfikir juga kan kenapa ataupun macam mana watak Upin Ipin yang botak ni boleh terkenal padahal dia botak je. Botak, botak, botak. Untuk menjawab soalan tu, kita kena tengok balik pada UPP musim pertama ketika ianya pertama kali dihasilkan, dan ketika itu watak UPP ni dipilih sebagai watak yang botak sebab pihak produksi Leskopak dia tak ada masa nak buat rambut yang detail. Dan seperti yang kita tahu, untuk nak buat rambut ni dia perlukan processing komputer yang lebih power, lebih tinggi untuk menghasilkan selai-selai rambut tu. Dan pada tahun itu, ketika itu, Leskopak rasa benda ni terlalu makan masa, dan bila kita terlalu makan masa, jadi kos produksi pun akan meningkat. Jadi sebab itulah ketika itu Leskopak decide untuk tak nak buat rambut, dia biarkan botak, Ipinnya botak dan Upin ada rambut selai je. Walaupun tindakan ini nampak macam menjimatkan masa, tetapi secara tak langsung je dia buat macam watak Upin dan Ipin ni begitu unik dan nampak sangat comel sebab Upin ada selai je rambut. Jadi watak Upin dan Ipin ni tak ada rambut, bukannya ianya ada masalah rambut ke, tak boleh nak tumbuh rambut ke, ada masalah kulit kepala ke, tapi oleh kerana wataknya memang direka begitu botak dan tak ada rambut atas faktor-faktor menjimatkan kos. Walau bagaimanapun pada musim ke-14, okey, produksi Leskopak dia pernah mencuba untuk hasilkan Upin Ipin yang ada rambut. Dan ramai juga feedback peminat Upin Ipin kata macam Upin Ipin ada rambut ni tak comel lah. Mereka dah biasa dah tengok Upin Ipin ni botak dan tak ada rambut. Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Tak! Itulah ramai peminat Upin dan Ipin sekarang ni lebih prefer Upin dan Ipin botak tak ada rambut. Pihak Leskopak bukannya tak mampu nak buat hair ataupun nak buat simulation hair, tetapi ianya dibiarkan botak sebab ramai peminat dah terbiasa dan suka dengan watak Upin dan Ipin yang tak ada rambut ni. Tadi Fizi je. Dia kata Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Kenapa Upin dan Ipin ni anak yatim piatu? Okey, pada Upin Ipin musim pertama dulu, iaitu pada episod ke-6 nak sambut Hari Raya, dan ketika itu lebih kurang seminggu, 2 minggu lagi nak raya, jadi deadline-nya terlalu dekat. Jadi pihak produksi Leskopak tak sempat nak menghasilkan watak ibu dan ayah Upin dan Ipin. Untuk nak menghasilkan watak ni kita banyak proses. Nak kena buat design dia, nak kena buat 3D model dia, macam-macam proses lagi. Jadi lebih kurang macam reason tak sempat nak buat rambut tadi, kali ni pula tak sempat nak buat model ibu dan ayah Upin dan Ipin. Jadi pada UPP musim pertama, watak Upin dan Ipin dibiarkan sebagai anak yatim piatu, tak ada mak dan ayah. Walaupun tindakan menjadikan Upin dan Ipin ni anak yatim piatu ialah atas faktor menjimatkan masa, tetapi sebenarnya ianya memberi implikasi kepada keseluruhan diri Upin dan Ipin. Ramai peminat Upin dan Ipin yang bersipati dan sedih dengan nasib Upin dan Ipin sebagai anak yatim piatu. Ramai juga yang tanya, macam mana diorang hidup, opah kerja apa? Kak Ros kerja apa, macam mana diorang mendapatkan hasil pendapatan dan sebagainya. Sebab itulah lama kelamaan pada musim ke-15 dalam episod Kain Merah, dalam episod Mimpi Terindah, pihak Leskopak dia dah mula main sikit-sikit dengan emosi penonton untuk attachkan watak ibu dan ayah Upin dan Ipin. Jadi daripada asalnya watak ibu dan ayah Upin dan Ipin ni tidak dicipta sebab tak cukup masa, sampai sekarang ni pula Leskopak dah gunakan konten ibu dan ayah Upin dan Ipin ni sebagai episod-episod yang menarik untuk ditonton. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa Mak Abah. Boleh kan? Amin. Projek pertama Leskopak Production sebenarnya adalah filem Geng Pengembaraan Bermula, dan itu merupakan movie pertama yang dihasilkan oleh Leskopak Production, dan ketika itu Upin dan Ipin bukanlah watak utama. Ketika tayangan teaser filem Geng Pengembaraan Bermula ni, ada appearance watak Upin dan Ipin dalam teaser tu. Dia punya appearance pendek je, dalam berapa second je. Abang, saya Upin, saya abang. Ini adik saya, Ipin. Tetapi Upin dan Ipin ni lebih kepada menunjukkan direction kepada watak Badrul dan Lim di manakah rumah Tok Dalang.
Walaupun babak dia pendek je, tapi babak Upin dan Ipin tu sangat-sangat mendapat perhatian dan watak Upin dan Ipin tu didapati digemari oleh ramai orang. Sebab itulah sebagai penonton melihat produk pertama Lekopak Production adalah Upin dan Ipin. Tetapi sebenarnya yang dihasilkan pertama sekali adalah filem geng. Jadi watak Upin dan Ipin tadi bukanlah watak utama pada asalnya. Siapa sangka sekarang ni Upin dan Ipin dah sangat terkenal, dah sampai musim ke-16 dah dan sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Fakta yang seterusnya pula yang menarik adalah kenapa Upin dan Ipin tak besar-besar. Upin dan Ipin tak besar-besar. Ramai juga orang tanya kenapa Upin Ipin tak besar-besar. Ada yang nak tengok Upin Ipin pergi sekolah menengah lah, pergi alam kerja lah, pergi kahwin pun ada. Betul ke nak Upin Ipin besar-besar ni? Teringin nak tengok muka kita bila dah besar. Mesti lagi comel. Entah-entah kita ada rambut juga. Upin Ipin sekarang pun dah masuk musim ke-16. Jadi bayangkanlah kalau orang yang tengok musim 1 dulu dia baru lahir, sekarang ni dia dah 16 tahun, dah masuk tingkatan 4 dah dia. Dan manakala kalau orang tu mungkin daripada dulu remaja, mungkin sekarang ni dah ada anak. Punya lama lah Upin Ipin ditayangkan, dah punya lama lah. Upin Ipin tak besar-besar juga. Sebenarnya watak Upin Ipin ni tak dibesar-besarkan langsung ni sebagai strategi untuk mendapatkan peminat daripada lapisan umur. Bayangkanlah dulu kita yang minat. Mungkin 2-3 tahun nanti kita punya anak pula yang minat. Lepas tu cucu kita pula minat. Sebab Upin Ipin ni sentiasa kecil, sentiasa menghiburkan anak-anak. Bayangkanlah kalau tiba-tiba Upin Ipin besar, dah 20-an ke, dah kahwin ke. Jadi peminat Upin Ipin yang kanak-kanak tadi ni telah bertukar kepada peminat dewasa mungkin, dan mungkin dia punya alur cerita pun dah jadi berbeza, jadi dah macam totally cerita yang lain pula. Sebab itulah Upin Ipin ni dikekalkan jadi kanak-kanak, jadi umur dia 5 tahun, begitulah sampai selama-lamanya. Selain itu juga, Upin Ipin ni sebenarnya dia bukanlah watak animasi semata-mata. Upin Ipin ni dia dah macam satu ikon animasi negara. Bila orang tengok je Upin Ipin ni menggambarkan Malaysia. Sebab itulah Upin Ipin ni tak boleh besar-besar sebab apa yang dia bawa dalam cerita dia menggambarkan budaya Malaysia, menggambarkan semuanya berkaitan dengan Malaysia. Kakak, mari tolong gantung bendera. Kita nak sambut Hari Merdeka. Kenalah kibarkan bendera Jalur Gemilang. Kita kena rasa berbangga dengan Upin dan Ipin. Bila orang tengok animasi Jepun, mereka akan ingat Doraemon contohnya. Mungkin bila orang tengok animasi US, mungkin dia ingat Mickey Mouse. Tapi bila orang tengok Upin dan Ipin, orang akan ingat Malaysia. Itulah yang kita kena patut banggakan. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Wah, bagus. Memang anak Malaysia. Macam ni dengan fakta-fakta menarik yang saya kongsikan. Kalau korang pun ada perkara yang nak dikongsikan atau nak ditanya, boleh kongsikan di ruangan komen.